Siapa ni? Nakalina. Paris, bagaimana kita nak taat solat awal waktu dan sentiasa bersangka baik dengan takdir Allah. Di kehidupan kita ni, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah bersama dengan prasangka hamba-hambanya. Kalau kau nak jadi baik, Allah akan atur banyak benda baik dalam hidup kau. Kalau kau nak jadi baik, kan, engkau kena susun jalan baik engkau. Engkau kena ingat satu benda. Ni penting tuan-tuan. Kan? Tengok ada satu pemimpin yang dikaitkan dengan rasuah besar hari ni. Isu tengah letup. Kan? Pemimpin ni, kan, dia ada isu dengan mak dia. Mak dia pun dah meninggal. Adik-beradik pun bergaduh. Dengan mak pun bergaduh. Mak pun tak jenguk sampai mak meninggal. Nampak tak? Kita sedang naikkan banyak pemimpin-pemimpin yang jauh daripada Allah, yang bergolak keluarganya, yang derhaka kepada mak bapak. Tapi inilah pemimpin-pemimpin yang kita ada. Macam mana tuan-tuan? Kan? Sedangkan kita maki amun ulama. Kita hina ulama sehina-hinanya. Sedangkan kita bersama dengan pemimpin yang melakukan pelbagai jenis maksiat. Sedih. Satu, bila kita nak, kalau kita nak menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka kita kena betulkan solat kita. Solat kita yang kita betulkan akan membetulkan banyak kehidupan kita. Banyak perkara dalam hidup kita akan jadi betul bila kita betulkan solat kita. Ingat tu. Jadi, nak betulkan solat tu, satu perkara ialah kita mesti orang yang mendirikan solat. Nombor dua, kita adalah orang yang nak sembahyang pada awal waktu, solat jemaah dan terbaik di masjid. Jadi, kalau kita nak package itu, tuan-tuan, kita kena pandang gaya hidup kita. Kita kena pandang atur cara hidup kita. Kita kena pandang perjalanan harian kita. Susun balik hidup kita. InsyaAllah. Contohnya tuan-tuan, contohnya. Selalunya bila waktu rehat ni kita pergi makan. Sedangkan kita tahu waktu tu akan bertindih dengan waktu solat. Sekarang solat sekarang awal masa. Pukul 1 lebih dah solat. 1 minit dah solat. Bila solat tu awal, maka kita dahulukan solat dulu. Kita dahulukan solat. Ya betul. Kalau perut lapar, sebab baiknya makan dulu. Tapi kita ni makan setiap masa. Kan? Kita ni lapar setiap masa. Faham tak? Jadi kalau kita susun atur hidup kita, insyaAllah, satu kata guru saya, hidup ini nak disusun aturkan, kan? Mesti ada orang macam tu. Ada masalah. Saya kenal kan? Ha? Orang tu saya tahu siapa. Dia cerita tuan. Ya Allah. Dekat. Kalau kita susun atur hidup kita, kan, kita mesti bermula dengan, kalau kita adalah orang yang liat, orang yang sukar, susun atur hidup kita, kata guru saya, kita kena masukkan satu unsur paksaan, paksa diri kita. Contoh tuan-tuan ni, bangun tahajud. Berapa ramai kita yang terpilih? Kamu nak tahu tak berapa ramai orang yang terpilih Allah panggil dia dengan panggilan eksklusif, dan panggilan itu tidak Allah takdirkan dengan laungan azan. Kau nampak tak? Solat fardu, solat yang Allah wajibkan, Allah panggil secara eksklusif dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil secara eksklusif. Yang Allah ilhamkan kepada Nabi SAW melalui mimpi para sahabat, yang dilafazkan ikrarnya, seruannya oleh Bilal bin Rabah. Tapi ada satu solat yang tidak wajib, tidak diwajibkan, tapi sepanjang hayat Nabi, sepanjang hidup Nabi, dikabarkan, diceritakan kepada kita, Nabi tidak pernah sekali pun tertinggal solat tahajud bangun malam. Nabi tak pernah tertinggal pun bangun malam. Solat tahajud.